Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala. Syukur kepada Allah Taala. Malam ni kita bertemu dalam Masjid Ampangan ni. Selepas tadi kita tunaikan solat fardu maghrib berjemaah, kemudian kita duduk pula membaca firman Allah Al-Quran. Sebahagian dari tafsir Al-Quran. Kita sambung surah At-Tariq lagi, surah At-Tariq. Surah At-Tariq juzuk 30. Surah At-Tariq juzuk 30, muka surat 591. Juzuk 30, muka surat 591, juzuk 30, surah At-Tariq. Surah At-Tariq. At-Tariq. Baik. 591. Muka surat 591, surah At-Tariq. Ini masih lagi dalam surah yang biasanya juga imam bacalah dalam solat. Surah Al-Buruj, surah At-Tariq ni antara surah yang juzuk 30 yang biasa juga imam baca. Baik. Seperti mana yang saya maklumkan dulu awal-awal kuliah dulu, kita akan habiskan dulu juzuk 30 kerana juzuk 30 ni sering dibaca. Nanti mungkin kalau habis juzuk 30, mungkin kita pergi juzuk 29 ke tengoklah. Tapi kita akan sambung terus nanti. Baik. Kita sambung dekat ayat yang ke-11. Was-sama'i dzatir raja'. Was-sama'i dzatir raja'. Okay, ayat ke-11 kat bawah tu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir raja'. Wal ardi dzatis sada'. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik. Kita masih lagi baca surah At-Tariq. At-Tariq ni dulu telah disampaikan, surah At-Tariq ni surah Makkiyah. Ada 17 ayat kesemuanya. Dan At-Tariq iaitu memberi makna bintang yang terbit di waktu malam. Jadi kerana cahayanya datang terbit waktu malam, maka dipanggil At-Tariq. Seolah-olah macam bintang yang mengetuk kegelapan malam, bersinar di waktu malam. Sebab Tariq memberi makna ketuk pada waktu malam. Jadi kedatangan bintang itu pada waktu malam diumpamakan dengan At-Tariq. Baik. Maka kerana itu dikatakan At-Tariq, demi langit dan demi bintang yang datang atau yang terbit pada waktu malam, yang muncul pada waktu malam. Baik.
Jadi surah ni dinamakan surah At-Tariq kerana ada lafaz At-Tariq tu, was-sama'i wat-tariq. Kita pergi pada ayat yang tadi kita baca tadi tu. Allah Ta'ala berfirman, was-sama'i dhatir raja'. Demi langit. Waw di situ ialah waw yang memberi makna waw qasam. Qasam ni makna sumpah. Demi langit dhatir raja'. Zat di sini makna mempunyai. Demi langit yang mempunyai ar-raja'. Raja' di sini memberi makna hujan. Demi langit yang mempunyai hujan. Demi langit yang mempunyai hujan. Raja', asal makna raja' memberi makna kembali. Sebab tu dalam bahasa Melayu pun kita ada pakai rujuk. Rujuk memberi makna kembali. Raja' pun sama makna kembali. Raja'a yarji'u, raja'an wa ruju'an makna kembali. Tapi kenapa di sini raja' memberi makna hujan? Apa makna munasabah, kaitannya kenapa hujan tu dipanggil raja'? Kerana sifat hujan yang dia datang berkali-kali, datang kembali, berhenti lepas tu datang kembali. Maka kerana itu raja' di sini memberi makna hujan. Demi langit yang mempunyai hujan. Yalah, dia hakikatnya yang turunkan hujan ni Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah langit dia yang memiliki hujan. Ini dipanggil sandaran ni, dipanggil sandaran yang mana berbentuk majaz. Majaz ni maknanya bukanlah hakiki. Hakikinya yang turunkan hujan dia apa? Allah Ta'ala. Walaupun ialah kita nampak bahawa hujan turun dari awan. Tapi kalau Allah tak nak turun, tak turun juga. Kesemuanya kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kalau satu sudut pun mungkin orang tanya lagi. Kalau ikut bukan langit yang turun hujan. Yang turun hujan tu awan. Tapi kenapa disebut langit? Dia dalam bahasa Arab juga, iaitu ada kaedah, maknanya apa yang berada di atas, maka yang menghala ke langit, maka dipanggil langit. Jadi seolah-olah hujan turun dari atas kawasan yang menghala ke langit, maka kerana itu dikatakan demi langit yang mempunyai hujan. Baik. Wal ardi dhatis sada'. Wal ardi dhatis sada', dan demi bumi, ni sambungan dia, ni masih lagi sumpah, demi bumi dhatis sada' yang mempunyai sada'. Sada' ni maknanya yang terbelah. Demi langit, demi bumi yang terbelah. Terbelah makna kerana bila hujan turun, secara umumnya dengan turunnya hujan, air mengairi bumi, maka dari bumi keluarnya tanaman. Jadi demi bumi yang terbelah. Terbelah maknanya mempunyai belahan. Belahan itu maknanya belahan iaitu benih yang keluar atau tanaman yang keluar daripada bumi. Hakikatnya semua kalau kita fikir pun, hakikatnya semua yang tumbuhkan pun Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kadang-kadang kalau kita tengok balik pun pokok tumbuh daripada pasir, kan, daripada tanah. Kalau kita korek-korek kan, tanah ni ada apa je kan? Keras kan? Yalah, maknanya pasiran. Tapi dari pasiran itu Allah SWT keluarkan tanaman. Ini sebenarnya pun dah cukup menunjukkan kepada kita turunnya hujan, tumbuhnya tanaman. Ini sudah cukup sebenarnya menunjukkan kepada kita betapa hebatnya kekuasaan Allah SWT. Lepas tu kalau kita tengok alam ni, satu persatu, semuanya kita akan dapati luar biasa. Semuanya luar biasa. Dan tak ada pun yang terjadi sendiri. Kan? Dia terjadi sendiri ni, iaitu fahaman yang itu yang dipanggil fahaman atheism, yang mana mengatakan bahawa kejadian ni berlaku dengan sendiri. Kan? Tapi kalau kita tanya kepada dia pun, satu benda-benda yang mudah-mudah depan dia pun, dia tak akan kata bahawa benda tu sendiri berlaku. Kan? Kalau contohlah katakan, tadi air ni penuh. Tiba-tiba air ni habis. Kan? Dia mesti kata juga, air tu ada orang minum. Dia tak kata pula tiba-tiba hilang air tu. Itu kalau kejadian depan dia. Tapi dia boleh kata alam yang begitu luas ni, kadang-kadang dia kata boleh terjadi dengan sendiri. Kan? Boleh terjadi dengan evolusi atom. Maka dia kata terjadi alam ni sendiri. Bagaimana fahaman tersebut? Dia sebenarnya kan itulah. Pertama, iman adalah mempercayai Allah Ta'ala. Dan Allah maha buat segala-galanya.
Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah. Secara umum, sumpah dalam Quran, secara umum Allah Ta'ala sumpah dengan Quran dengan makhluk-makhluknya yang mana membayangkan kepada kita, memaparkan kepada kita betapa hebatnya kekuasaan Allah Ta'ala. Di dalam ayat ni Allah sumpah dengan langit, daripada langit turun hujan. Itu pun dah luar biasa, sangat mengagumkan. Kalau kita kaji kan, bagaimana turunnya hujan kan. Kadang-kadang ada mendung tu dan turun hujan, tapi kadang tak ada mendung pun Allah Ta'ala boleh turunkan hujan kan. Okey, baik. Seterusnya bumi pula, daripada bumi Allah Ta'ala keluarkan apa? Keluarkan tanaman, tumbuhan. Baik. Selepas Allah Ta'ala sumpah dengan langit yang menurunkan hujan dan dengan bumi yang menumbuhkan tanaman kan. Ini pun dipanggil bukan langit dan bumi tu yang buat, tapi hakikatnya yang buat Allah Ta'ala. Baik. Innahu lah, lepas tu apa jawab kepada qasam, apa jawab pada sumpah tu. Seperti mana yang sebelum ni telah dijelaskan, bila Allah Ta'ala bersumpah, maka apa dia yang nak sumpah tu? Itu dalam istilah Arab dipanggil jawab qasam. Jawab kepada sumpah. Sumpah Arab panggil qasam. Jawab dia, jawab kepada qasam. Innahu laqaulun fasal, yang kat depan tu itu jawab qasam. Jawab kepada sumpah tu. Sebab kat depan Allah dah sumpah. Allah kata demi langit, demi bumi. Okey, lepas Allah dah sumpah, okey, apa Allah nak bagi tahu? Ni jawab qasam dia. Innahu laqaulun fasal. Allah nak bagi tahu satu perkara besar. Apa dia? Sesungguhnya ia laqaulun faslun. Ialah benar-benar qaul, perkataan yang memisahkan. Itu ia adalah benar-benar perkataan yang memisahkan. Ia tu apa dia? Ia itu adalah Quran. Ia itu adalah Quran. Innahu hu tu Quran. Dia kembali pada Quran. Maknanya Allah kata sesungguhnya dia tu Quran, benar-benar perkataan yang memisahkan. Fasal maknanya memisahkan antara hak dan juga batil. Al-Quran yang membezakan di antara hak dan batil. Bagaimana Al-Quran membezakan antara hak dan juga batil? Mana orang beriman, yang mana dengan Quran datang, maka siapa yang mana ikut Quran, maka dia akan dibenar. Siapa yang tak ikut Quran, maka dia akan jadi batil. Okay, sebab itu dikatakan Quran ialah membezakan di antara hak dan juga batil. Baik. Okey. Cuma satu perkara yang penting ni juga perlu disampaikan kepada masyarakat awam, dan ini perkara ni kena ambil perhatian. Dia dalam Quran ada hukum hakam. Dalam Quran ialah adanya hukum hakam. Dan ada hukum hakam dalam Quran, inilah makna ada perkara dalam Quran yang kalau orang tak beramal dengan dia, itu memang pemisah antara iman dan juga kufur. Okey, ambil perhatian perkara ini, antara perkara penting saya nak sampaikan. Ni kerana berpunca daripada perkataan setengah orang. Kadang-kadang dia tuding pada orang, dia tak ikut Quran, kafir. Ini perkataan ni sering keluar. Kadang orang cakap, dia tak ikut Quran, kafir. Ini kita tahu benar Quran ialah pemisah antara hak dan juga batil. Tapi bukan begitu macam mana sewenangnya kita cakap, dia tak ikut Quran, kafir. Kan? Sebab kerana dalam Quran ada perkara yang mana memang membezakan antara iman dan juga kufur. Kalau itu dia tak ikut, memang terkeluar dari agama. Okay, sebagai contoh dalam Quran ada masalah-masalah yang berkaitan dengan iman kan. Rukun iman lah sebenarnya kita, contoh rukun iman. Itu ada dalam Quran. Bab iman, beriman pada Allah ni. Kalau orang tu memang tak ikut Quran dengan mana tak beriman, itu memang betul, orang tu kafir, terkeluar dari agama. Tapi dalam Quran ada juga hukum hakam yang mana hukum hakam, contoh dalam Quran ada kata apa? Haram zina. Kan, zina jangan dekati zina. Arak dan lain-lain hukum hakam Quran. Apa lagi contohnya? Dalam Quran juga ada bab faraid, ada juga bab nikah dan sebagainya. Itu ialah menyentuh pada masalah hukum hakam, iaitu ataupun dipanggil bab furu'. Di dalam Quran ada bab usul, iaitu contoh bab iman, rukun iman, dan satu lagi dalam Quran ada bab yang berkaitan dengan furu'. Kalau orang tak beramal ataupun menolak
Perkara yang berkaitan dengan iman atau perkara yang berkaitan usul, itu terkeluar dari agama. Itu memang kita boleh kata bahawa orang tu kafir, terkeluar dari agama. Ataupun kalau kata di Islam, murtad. Tapi kalau orang tu tidak beramal dengan kandungan Quran, berkaitan dengan hukum hakam, maka kita tidak boleh sewenang-wenangnya menuding jari atau kata pada dia kafir. Ini bahaya, perkataan ni bahaya. Kadang-kadang senang-senang. Contoh kata satu orang, dia mungkin sebagai contoh, ada wanita tak tutup aurat. Kan Quran suruh tutup aurat. Ada orang dia minum arak. Quran larang daripada minum arak. Ada orang dia mungkin berzina. Dan begitulah seterusnya, lagi-lagi lain hukum hakam Allah Taala. Maka kadang kita tengok dia tak beramal dengan Quran, kita pun senang. Ni tak ikut Quran keluar daripada agama. Tak buat sekian, tak ikut undang-undang Quran, keluar daripada agama. Tuan-tuan, ini tak sewajarnya. Kerana kena faham, dalam Quran ada perkara yang berkaitan dengan usul, dalam Quran ada berkaitan dengan apa? Furu'. Kalau orang memang tak beramal dengan Quran yang usul, itu terkeluar daripada agama. Tapi kalau tak beramal dengan dalam bab furu' iaitu hukum hakam, maka itu adalah tidak terkeluar daripada agama. Dia mungkin berdosa, tapi jangan kita kata bahawa dia terkeluar daripada agama ataupun dia kafir. Jadi ini saya kata ni kerana selalu juga kadang setengah orang kadang menimbulkan maksudnya bercakap perkataan ni, dan ini bahaya. Kerana dengan perkataan apa? Tak ikut Quran maka kafir, terkeluar daripada agama. Na'udzubillah. Dia bukan semudah itu, perlu dibezakan di mana bab usul dan juga di dalam bab furu'. Baik. Jangan salah faham saya bersampaikan ni, saya adalah orang yang tidak memihak pada mana-mana, tapi kena menyampaikan perkara ini kerana kadang-kadang orang suka kadang-kadang menjadikan Quran konon sebagai dia kata pemutus hukum. Maka dia pun menghukum orang lain dengan kafir dengan konon menggunakan Al-Quran. Jadi itu adalah salah faham. Sebab kadang orang tu tak ikut, kan tanya dulu apa yang dia tak ikut tu. Kenapa dia tak ikut? Satu orang yang tak solat sekali pun tak ikut Quran juga. Kalau tak solat, ikut Quran tak ikut ni. Tapi kalau kita kembali, adakah dia terkeluar dari agama? Tengok dulu. Kalau dia tak solat kerana malas, tetapi hatinya masih lagi kata solat tu wajib, tapi dia malas, tak kafir. Tapi apa dia? Berdosa. Kena qada solat itu. Tapi dia tetap Islam. Dia bukan dihukumkan senang-senang kita kata dia terkeluar dari agama. Melainkan kalau dia memang engkar hukum solat tu wajib, solat 5 waktu. Apa dia kata? Dia kata solat 5 wajib ni memang tak payah. Solat 5 waktu. Itu nama dia ingkar. Itu boleh terkeluar dari agama. Itu boleh sampai tahap kafir. Ini pada saya rasa ini adalah masalah penting, kena faham betul-betul. Memang betul Quran pemisah antara hak dan batil, tetapi dalam mengikuti Quran jangan juga mudah-mudah kita nak kata orang terkeluar dari agama ataupun tak terkeluar dari agama. Okey, baik, sambung. Kemudian sambung Allah kata innahu laqaulun fasal. Allah kata Quran sesungguhnya Quran ialah perkataan yang fasal. Fasal maknanya yang memisahkan antara hak dan juga batil. Okey, lagi Allah kata? Wa ma huwa bil hazal. Tidaklah dia tu Quran bil hazal. Tidaklah Quran itu ialah main-main. Hazal sini Imam Suyuti dalam tafsirnya, Imam Mahali dalam tafsirnya, beliau kata la'ab wal hazal memberi makna al-la'ab wal batil. La'ab makna mainan. Batil makna Quran bukan batil dan juga bukan mainan. Bukan mainan dan bukan juga perkara batil. Makna semua yang ada dalam Quran ialah perkara yang serius. Ialah makna perkara yang bukan main-main. Kan? Perkara yang bukan main-main. Baik. Innahum yakiduna kaida. Jadi Allah kata lagi innahum sesungguhnya mereka yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka itu yakiduna kaida, mereka membuat yakidun ni makna membuat perancangan tipu daya. Mereka membuat perancangan tipu daya. Siapa mereka? Orang kafir. Mana orang kafir buat perancangan tipu daya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya buat perancangan nak kenakan Nabi dan nak susahkan Nabi, nak tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nak buat? Rencana.
membuat rencana untuk nak menipu daya. Dia sebenarnya bukan saja menipu daya, maknanya nak menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Termasuk nak kenakan Nabi, nak halang dakwah Nabi. Itu dalam bahasa Arab dipanggil kaid. Kaid. Innahum yakiduna kaida. Siapa? Yang Allah maksudkan tu orang kafir. Orang kafir itu mereka betul-betul buat pelbagai perancangan, rencana untuk nak susahkan, halang dakwah Nabi SAW. Macam-macam lah. Sampailah kepada peperangan, itu semua termasuk dalam kaid. Kaid. Yakiduna kaida. Sambung. Wa akidu kaida. Allah kata, mereka buat perancangan macam-macam, rencana. Wa akidu kaida. Allah kata, aku pun akidu kaida. Aku pun benar-benar buat rancangan aku. Dan seolah-olah aku pun buat perancangan tipu daya untuk mereka. Ini dalam istilah, biasa dalam istilah kita panggil dengan lafaz istidraj. Istidraj. Istidraj ini maksud Allah bagi tangguh, tapi bagi tangguh untuk nak tangkap. Maksudnya kita kata biar dulu. Tengoklah kau, biar. Sampai itu masa nanti aku tangkap kau. Jadi dibiar. Ini dipanggil istilah di istidraj. Makna orang kafir, mungkin pada permulaan mereka boleh buat macam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam mereka kenakan Nabi, susahkan Nabi. Tapi sampai satu tahap bila dah melampau, maka Allah Ta'ala pun mengenakan ataupun membuat juga perancangan untuk mereka, mana Allah tangkap mereka. Itu dengan Allah zahirkan bagaimana Allah Ta'ala azab mereka. Dan sudah pasti yang lebih lagi tangkapan tu akan berlaku di akhirat nanti. Baik. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Dia orang kafir, kalau mereka maknanya menyusahkan orang Islam, tangkapan di akhirat pasti berlaku. Itu pasti. Tapi kadang-kadang kat dunia, Allah mungkin tak tangkap. Kadang-kadang ada kala. Kadang-kadang kat dunia Allah tak tangkap. Tapi di akhirat tu pasti. Ada kala kalau dah melampau betul, kat dunia lagi Allah Ta'ala tangkap. Mana Allah Ta'ala dah kenakan kepada mereka. Allah Ta'ala tunjuk. Baik. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Ini secara umum, kalau kita baca dalam Quran, surah Tariq ni surah Makkiyah. Bila dimaksudkan dengan orang kafir dalam ayat ini, orang kafir itu maksudnya orang kafir Quraisy Mekah. Kerana mereka macam-macam buat perancangan susahkan Nabi SAW. Sampailah tahap baginda pun hijrah dari kota Madinah. Baginda dah hijrah di kota Madinah pun, orang kafir Quraisy Mekah ni susahkan Nabi. Berapa tahun lagi? Dekat 7-8 tahun lagi. Jadi Nabi SAW dalam baginda menyebarkan dakwah, baginda berdakwah di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun. Itu semua sedia maklum. Tapi baginda zahirkan dakwah kepada orang kafir Quraisy Mekah 10 tahun. Sebab 3 tahun pertama tu senyap-senyap. Jadi bermakna 10 tahun. Okey, kalau kita kira 10 tahun, baik. Lepas tu mereka tekan Nabi SAW sampai baginda akhirnya hijrah ke Madinah. Nabi dah duduk Madinah pun mereka buat dengan macam-macam. Ganggu Nabi SAW. Yang orang kafir Mekah ni. Berapa tahun? Maknanya kalau kita kira tahun 1, tahun 2. Tahun 2 tu Badar. Quraisy Mekah. Angkara dia. Tahun 3 Uhud. Quraisy Mekah. Tahun 5 Khandaq. Juga yang terlibat 4,000 orang Quraisy Mekah. Tahun 6 Hudaibiyah. Hudaibiyah juga terlibat orang kafir Quraisy Mekah halang Nabi SAW. Jadi bermakna lepas tu sampai tahun 8 baru orang Quraisy Mekah masuk Islam. Maknanya kalau kita kira dekat 17 ke 18 tahun Nabi SAW bersabar dengan Quraisy Mekah. 18 tahun, bukan sekejap pun. Dalam dakwah Nabi SAW 17-18 tahun. Tapi 18 tahun tu bila Nabi datang Mekah, Nabi maafkan mereka, akhirnya mereka masuk Islam. Tapi ada antara mereka yang dah mati kena bunuh dulu dalam peperangan Badar. Majoriti kafir Quraisy Mekah yang dulu banyak susahkan Nabi dalam dakwah, buat macam-macam kat Nabi SAW, Allah dah azab mereka dengan dibunuh hina dalam peperangan Badar. Badar berlaku bila? Tahun 2 Hijrah. Dalam peperangan Badar 70 kafir Quraisy Mekah dibunuh. Dan waktu tu majoriti pembesar-pembesar yang kita kata istilah dia yang hardcore ni, taiko orang kita kata taiko, banyak susahkan Nabi, kesemua mereka terbunuh dalam Badar. Termasuklah Abu Jahal. Abu Jahal. Umayyah bin Khalaf.
Uqbah bin Abi Mu'aid yang dulu pernah letak perut unta atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah. Ini semua kebanyakan mereka terbunuh dalam Badar. Kemudian dicampakkan dalam satu lubang besar di Badar. Sampai lepas dah habis tu, bila mereka punya mayat dicampakkan dalam lubang tu, Nabi sini datang kat mayat tu. Nabi cakap, "Oi," lebih kurang macam bahasa Nabi kata, "Oi, orang kafir, sekarang kamu dah tengok apa yang Allah buat pada kamu." Tu Sayyidina Umar cakap. Sayyidina Umar kata, "Wahai Rasulullah, kau bercakap dengan mereka sedangkan mereka dah mati?" Maksudnya Sayyidina Umar cakap, "Buat apa cakap dengan dia? Dia bukan boleh dengar pun, dah mati." Tapi Nabi kata, sebenarnya mereka lebih dengar daripada kamu. Maksudnya sebenarnya mereka dengar, cuma mereka tak boleh nak jawab. Mereka tak boleh nak jawab. Baik. Khair. Sambung. Jadi kebanyakan yang disebutkan dalam Quran kafir Quraisy, iaitu kafir Quraisy Makkah. Jadi mereka buat perancangan, Allah kata Allah pun buat perancangan. Iaitu dengan Allah bagi tangguh, satu tahap nanti Allah Ta'ala akan tangkap mereka. Sebahagian Allah Ta'ala tangkap dalam peperangan Badar. Baik, sambung. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahil ni, berilah tangguh kepada mereka. Makna beri tangguh pada mereka, beri tangguh masa kepada orang kafir. Amhilhum ni dengan mahil yang depan tu makna sama sebenarnya. Famahil siapa? Beri tangguh, makna Nabi, wahai Muhammad. Makna wahai Muhammad, bagi tangguh pada mereka. Bagi tangguh pada orang kafir. Tapi Allah ulang lagi. Famahilil kafirin, beri tangguh kepada orang kafir itu wahai Muhammad. Amhilhum ni sama makna dengan mahil. Makna sama. Seolah-olah Allah ulang dua kali. Bagi tangguh pada orang kafir itu wahai Muhammad. Bagilah tangguh pada mereka. Macam itulah terjemahan dia. Tapi kenapa diulang dua kali? Kenapa diulang dua kali? Diulang dua kali ni untuk takkid. Takkid ni makna nak bagi penegasan. Nak bagi penegasan, makna berikan tangguh kepada mereka. Ruwaidan ni makna bagi mereka tangguh masa sekejap. Makna biar dulu mereka. Dan lebih kurang kata, tak apa, biar dulu mereka. Wahai Muhammad, bagi tangguh, biar mereka. Famahilil kafirina amhilhum ruwaidan. Ruwaidan ni dalam bahasa Arab memberi makna sekejap. Bagilah mereka tangguh sekejap. Sekejap tu maknanya beberapa tahun bila Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Dan akhirnya Allah Ta'ala tunjuk bagaimana Allah Ta'ala telah hinakan orang kafir Quraisy Makkah yang tak mau beriman. Tapi ada sebahagian yang Allah Ta'ala anugerahkan mereka beriman pada Nabi SAW. Tapi hakikatnya hidayah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Kalau kita baca dalam sirah Nabi SAW, ada satu orang yang begitu banyak susahkan Nabi SAW. Daripada awal sampailah kepada akhir, banyak susahkan Nabi. Siapa dia? Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan, atau nama sebenarnya Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Lepas tu sama bin Qusay bin Kilab. Ya, Abu Sufyan kan. Abu Sufyan ni kalau kita baca dalam sirah Nabi, banyak susahkan Nabi SAW. Ketika Nabi di Madinah pun kan, Abu Sufyan pernah datang bawa orang untuk serang Madinah. Pernah beberapa kali dilakukan. Dalam Khandaq hampir-hampir ada satu orang sahabat Nabi nak bunuh Abu Sufyan, Huzaifah radhiyallahu anhu. Tapi dia tak jadi. Sebab Nabi waktu tu teringat pesan Nabi kata jangan buat apa-apa, maka dia tak jadi bunuh Abu Sufyan. Tapi pilihan Allah Ta'ala. Akhirnya Abu Sufyan, bila Fatah Mekah tahun lepas hijrah, Abu Sufyan masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Masuk Islam, anak dia pun masuk Islam. Bininya pun, isterinya pun masuk Islam. Akhirnya semua satu keluarga jadi sahabat. Satu keluarga jadi sahabat. Isterinya Hind. Abu Sufyan masuk Islam. Nabi bagi kemuliaan. Dia ni Abu Sufyan punya kedudukan tu memang ketua besar di kota Mekah. Memang sangat dihormati. Satu lagi ayah dia pun dulu pembesar kan. Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Dan dia dari keturunan Bani Umayyah kan. Masuk Islam, bila masuk Islam, dan lepas tu masuk anak dia Muawiyah masuk Islam. Lepas tu isteri dia pun masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam sebelum sikit Nabi sampai Mekah. Sebelum Nabi sampai Mekah untuk takluk Mekah, akhirnya Abu Sufyan telah masuk Islam. Lepas itulah akhirnya Abu Sufyan yang telah buat pengisytiharan di kota Mekah. Siapa yang masuk Masjidil Haram selamat. Siapa yang masuk rumah aku pun selamat. Siapa masuk rumah aku pun selamat. Isteri dia masuk Islam lepas tu sikit. Iaitu apa? Hind binti Utbah.
Jadi Hind ni pula yang dia punya keluarga semua kena bunuh dalam peperangan Badar. Hind binti Utbah kan, Hind binti Utbah bin Rabi'ah. Itu semua keluarga dia kena bunuh. Dan lepas tu pula daripada Abu Sufyan ni terasasnya kerajaan Bani Umayyah. Yang telah memerintah kan. Daripada anak dia Muawiyah. 20 tahun jadi khalifah. Muawiyah bin Abu Sufyan masuk Islam. 20 tahun jadi khalifah. 20 tahun. Tahun 40 Hijrah sampai 60 Hijrah kan. Lepas tu naik anak dia Yazid bin Muawiyah ni 3 tahun. Cuma Yazid zalim. Tapi lepas tu naik anak dia Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah ni 4 bulan jadi khalifah. Ini adil dan juga soleh, tapi dia budak muda, lepas tu meninggal awal. Meninggal muda. Lepas tu baru naik keturunan mereka, keluarga kerabat mereka juga, tapi naik daripada Bani Marwan. Tapi Bani Marwan bin Al-Hakam. Dan Marwan iaitu Marwan bin Al-Hakam bin Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Khair, kita kan nak cerita bab tu, semua nak sampaikan, mungkin ada hikmah Allah SWT lakukan dia. Demikian itu hikmah tu kita pun tak boleh nak faham. Siapa yang Allah Ta'ala pilih untuk hidayah, maka itu ialah hak Allah SWT. Tapi kita syukur kepada Allah, Allah berikan kepada kita hidayah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat ni Allah Ta'ala perintah kepada Nabi SAW bagi kepada mereka tangguh sekejap. Bagi kepada mereka tangguh sekejap. Tapi kan Allah kata bagi tangguh. Bagi tangguh macam mana? Tapi dalam peperangan Badar, Allah Ta'ala kan Allah ke atas Allah kata, wa akidu kaida, aku pun ada buat perancangan aku, rencana aku. Siap, aku akan tangkap mereka. Jadi bila Allah tangkap, tadi dah disampaikan, Allah Ta'ala telah tangkap mereka dalam peperangan Badar. Ini ayat ni Allah Ta'ala bagi tangguh. Allah Ta'ala bagi tangguh ni, Allah perintah kepada Nabi SAW bagi tangguh. Bagi tangguh maknanya jangan serang dan jangan maksudnya jangan kalau orang kafir Quraisy Mekah ni, maka jangan lawan. Maksud jangan berperang. Tapi lepas itu Allah Ta'ala perintahkan ayat jihad. Jadi ayat ini Allah mansuhkan dengan turunnya ayat jihad. Bila ayat jihad datang, maka Allah Ta'ala suruh jihad. Jadi bila mula jihad, iaitu Badar itulah Badar permulaan jihad kan. Bila jihad ayat jihad datang, apa dia? Allah kata udinanil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah Ta'ala perintah supaya berjihad. Maka jadi ayat ini yang bagi tangguh ni, ayat ini dimansuhkan dengan turunnya ayat jihad. Baik, sambung. Ayat jihad tu turun tahun 2 Hijrah. Sebelum daripada peperangan Badar. Awal tahun 2 Hijrah, tahun pertama Hijrah tu tak turun lagi ayat jihad. Tahun 2 Hijrah baru Allah Ta'ala turunkan ayat jihad. Maka orang Islam pun diwajibkan untuk berjihad. Ada waktu tu bila orang kafir Quraisy datang, maka mereka pun membalas serangan daripada orang kafir Quraisy Makkah. Baik, sambung. Okey, sekarang kita masuk surah yang baru. Sekarang kita masuk pula surah yang baru. Surah Tariq dah habis. Sekarang kita masuk pula surah Al-A'la. Kan? Surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Baik. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. فجعله غثاء أحوى. Baik, kita berhenti situ dulu. Okey, ayat ini sekarang kita masuk surah Al-A'la. Surah ini Al-A'la adalah surah Makkiyah. Termasuk dalam surah Makkiyah dan dia ada 19 ayat. Surah Makkiyah dan di dalam dia ada 19 ayat. Al-A'la. Al-A'la kerana dipanggil surah ini surah Al-A'la kerana dalam surah ini ada lafaz Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Al-A'la memberi makna yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Baik. Nisbah tinggi kepada Allah Ta'ala ialah maknanya
Allah Subhanahu Wa Taala maha mulia, maha tinggi. Tinggi di sini bukanlah tinggi yang kita kata apa di kadar spesifik macam kita tertinggi orang, tinggi apa saiz. Tapi kita nak tunjukkan tinggi ke kemuliaan, kan tingginya ke kedudukan dan juga kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dah masuk waktu belum? Kejap lagi. Masuk waktu. Tak apa, kita satu ayat ni saya baca dulu. Okey, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la, sabbih. Sabbih memberi makna, sabbih ni maknanya sucikanlah. 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 Sucikanlah isma rabbika, nama Tuhanmu, ism nama, rabbika Tuhanmu. Rabbika Tuhanmu, al-a'la. Al-a'la yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Okay, sucikan dengan mana sucikan apa? Iaitu maknanya sini kita tak boleh sucikan Allah Taala. Yalah, Allah memang maha suci. Tapi memberi makna di sini iaitu hendaklah kita menyebut dan meyakini Allah maha suci. Suci dari apa? Suci daripada segala perkara kekurangan yang tidak selayaknya bagi Allah Ta'ala. Sebab tu beriman kepada Allah Ta'ala dalam akidah, kalau kita belajar akidah, dalam kitab akidah sebut, bila kita beriman kepada Allah Ta'ala, kita beriman Allah Tuhan, kita semua. Tapi akidah ni, bila kita beriman dengan sifat 20 dan sifat mustahil, yang kita itu maknanya kita kena tahu perkara tersebut. Tapi poin dia ialah beriman kepada Allah, sebenarnya dia dua je poin dia yang utama. Apa dia? Kita beriman Allah bersifat dengan segala kesempurnaan dan maha suci daripada segala kekurangan. Itu poin dia. Segala kesempurnaan ada pada Allah. Kecantikan, kesempurnaan, kehebatan semua ada. Kekurangan, aib semua ternafi daripada Allah Ta'ala. Itu je yang dua yang utama. Maknanya jangan kita sandarkan kepada Allah apa-apa kekurangan. Jadi bila kata sabbihisma rabbikal a'la, bukan makna kita sucikan Allah. Allah memang maha suci. Makna Allah Ta'ala memang tidak perlukan kepada kita sucikan Allah Ta'ala. Tapi memberi makna kita menyebut dan meyakini Allah maha suci. Daripada apa? Segala perkara yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Jadi al-a'la yang maha tinggi. Sabbih ni kalau dalam bahasa Arab dipanggil fi'il amar. Fi'il amar. Daripada itu sabbaha yusabbihu tasbihan. Sebab tu kita panggil tasbih. Tasbih itu iaitu memberi makna mensucikan Allah Ta'ala. Sabbah, yusabbihu, tasbihan. Ini dia punya fi'il amar. Amar ni makna suruh, perintah. Arab kata sabbih. Sabbih makna dia sucikanlah. Jadi makna bila kita sucikan Allah, macam mana kita nak sebut? Sebutan ni ialah dengan tasbih. Tasbih itu macam mana nak sebut? Iaitu itulah lafaznya subhanallah. Subhanallah. Maka di sini berdasarkan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih, kalau kita baca ayat ni, maka disunatkan untuk kita baca sabbihisma rabbikal a'la. Allah kata sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, maka disunatkan untuk kita sebut subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Memadai ism tu tak perlu. Memadai kita sebut subhana rabbi tukabi subhana rabbiyal a'la. Baik, minta azan. Azan. Muadzin mana? Kat belakang. Ni.
innaka la tughlibu. Baik. Tadi kita baca sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu dengan yang maha tinggi. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, nama Tuhanmu yang maha tinggi. Yang maha tinggi al-a'la tu dia sifat kepada rabbik tu. Maknanya sabbihisma rabbikal a'la. Yang maha tinggi siapa? Maknanya Tuhanmu. Maknanya sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ada dalam hadis disebutkan bila ayat ni turun, Nabi SAW bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Baginda kata, jadikan bacaan ini di dalam sujud kamu. Maka kan itu di dalam sujud, kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Dan ada dalam hadis yang lain juga dibaca ketika rukuk, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, dan itu pun ada hadisnya. Kan? Dibaca dalam rukuk, dibaca ta'zim. Maka bila dibaca ta'zim, sebab tu kita baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Tapi dalam sujud, iaitu dibaca A'la, Nabi SAW perintah supaya dibaca A'la, maha tinggi. Ini boleh jadi juga kerana pada ketika sujud, kita betul-betul menghinakan diri kita letak tempat paling rendah. Maknanya kat bawah tanah. Untuk nak bagi tahu kita hina. Maka Allah maha suci, Allah maha mulia, maha tinggi kedudukannya. Maka sebab itu dimunasabah kan, maknanya kita rendahkan kedudukan kita, maka lawan dia kita sucikan pula Allah. Sebab tu kita kata Subhana Rabbiyal A'la. Boleh faham tak tuan? Maknanya bagaimana keserasian antara bila kita rendahkan diri kita, letak kepala yang paling mulia di bawah, tempat paling rendah kat bawah tanah, maka lepas tu kita pula kata Allah maha tinggi. Sebab itu bacaan tasbih Subhana Rabbiyal A'la dibaca ketika sujud. Kan? Tapi kalau orang baca sikit berkenaan dengan hukum fiqh, kalau kadang-kadang orang baca Subhan sabbihisma rabbikal a'la, dan kalau dibaca dalam solat, memang sebenarnya antara tempat disunatkan. Dia boleh, maknanya bila baca sabbihisma rabbikal a'la, maka dia boleh baca, disunatkan juga baca Subhan Rabbiyal A'la. Lepas tu sambung lagi, alladzi khalaqa fasawwa. Memang dalam Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran pun ada sebutkan bahawa bila kalau kita baca mana ayat yang kadang Allah suruh buat tu benda, ataupun kata syurga ke neraka ke, maka disunatkan untuk kita doa. Kalau syurga, ya Allah bagilah kami syurga. Allahumma inni as'alukal jannah. Bila baca ayat neraka, ya Allah aku lindung daripada kau neraka. Cuma kadang oleh kerana mungkin kita ajam, kita ni bukan Arab, kadang kita tak faham. Maka kita tak bacalah. Tapi kadang benda ni pun boleh bahasa Arab. Kadang-kadang kalau orang Arab biasa baca juga. Kadang-kadang imam-imam mereka juga kadang-kadang kalau sampai pada ayat-ayat maka dia akan baca. Baik. Sebab tu kadang-kadang kalau katalah di imam baca sabbihisma rabbikal a'la, kalau dibaca Subhan Rabbiyal A'la, maka itu tidak salah dan juga tidak membatalkan solat, bahkan memang disunatkan. Cuma jangan baca kuat sangatlah. Kan baca kadar perlahan sikit kan. Sabbihisma rabbikal a'la, kalau nak baca maka dibaca perlahan sikit, contohnya Subhan Rabbiyal A'la. Baik, sambung. Al-a'la di sini Allah Taala maha tinggi. Okey. Maha tinggi. Okey. Satu sudut dalam ayat ini, dalam ayat ini Allah kata sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu. Dalam ayat ini satu pertama kita sucikan Allah. Satu lagi dalam ayat ini juga sebut lafaz ism. Ism makna nama. Sebab itu para ulama dalam tafsir juga disebutkan, dalam tafsir yang lain ada disebutkan, iaitu di antara maknanya ialah kita juga dituntut bila sebut nama Allah, maka kita kena sebut dengan perasaan keagungan Allah Ta'ala. Dipanggil istihdarul azamah. Kita menghadirkan atau memikirkan keagungan Allah Ta'ala. Ini antara dalil kepada perkara tersebut. Maknanya kita sebut nama Allah pun tak boleh kita sebut dengan perasaan hina. Hina maksudnya pada Allah. Sebab tu kita sebut Allah dengan perasaan hebat dan agungnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga termasuk dalam ayat ni juga, iaitu bila Allah kata sucikan nama Allah. Sebab itu bila kita berada tempat kotor, maka kita tak boleh sebut nama Allah. Kan? Tak boleh sebut kat mulut. Dalam hati tak ada masalah, hati tak masalah. Tapi tak boleh sebut. Contoh kalau kita dalam jamban. Tak ada kita boleh kan sebut subhanallah, subhanallah, tak ada. Atau bahkan sebut nama Allah pun, Allah. Tak. Tapi kalau sebut dalam hati itu cerita lain. Tapi cuma tak disebut di mulut. Ini juga termasuk dalam tasbih, mensucikan nama Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita juga mensucikan Allah, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sambung.
Selepas sabbih isma rabbikal a'la, kan Allah suruh kita tasbih, tapi lepas tu Allah sambung. Okey, lepas tu Allah kata allazi khalaqa fasawwa, zat yang maha mencipta apa semua. Okey, kenapa Allah Taala sambung? Seolah-olah Allah sambung dengan allazi khalaqa fasawwa, tadi Allah Taala suruh tasbih. Dan ni seolah Allah beritahu sebab apa. Kenapa kita kena sucikan Allah yang maha tinggi? Kenapa kita kata Allah maha tinggi? Ni sebab Allah Taala melakukan perkara-perkara ini. Apa dia? Allazi khalaqa fasawwa. Allazi khalaqa fasawwa, iaitu zat yang telah menciptakan fasawwa, lalu dia apa nak terjemah fasawwa? Sawwa ni maknanya menjadikan sesuai, sama. Sama di sini bukan sebiji, maksudnya jadikan sesuai. Di sini memberi makna, iaitu maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja Allah Taala cipta, bahkan juga Allah Subhanahu Wa Taala maknanya menjadikan makhluk-makhluknya dengan bahagian-bahagiannya maknanya tepat. Kan? Macam contoh manusia, bentuk dia kepala ke atas, kemudian punggung kat bawah, kaki lagi bawah. Ini Allah Ta'ala ni, itu dinamakan sawwa. Kan? Dan bukan itu saja, mana Allah Ta'ala jadikan juga sama. Tangan secara umum kan, orang dua tangan sama tu maksudnya bentuk dia, kaki pun sama. Ini secara umum Allah jadikan, kan, lembu pun sama, binatang pun semua sama. Maka itu dinamakan sawwa. Mana Allah cipta dan Allah juga menyamakan makhluknya, makna menjadikan bahagian-bahagian anggota badannya juga dalam bentuk yang sesuai. Baik. Tak ada beza. Kan? Ialah secara umum lah kan. Kalau kita tengok kan, orang beli kasut, kaki saya 8. Tangan pun sama. Cuma kadang-kadang setengah orang ada Allah uji, itu Allah Ta'ala uji, tapi secara umum sama. Binatang pun sama, kalau kita tengok kan, kakinya pun kan, dia punya kaki depan, kaki belakang sama. Baik, sambung. Wallazi qaddara fahada. Dan juga apa dia lagi? Okey, satu Allah Ta'ala cipta dan Allah juga menyamakan wallazi qaddara fahada, dan juga zat yang mentakdirkan. Sini qaddara dalam bahasa Arab ada makna qaddara. Qaddara ni dekat dalam terjemah dia terjemah apa? Qaddara? Menetap. Kalau macam inilah. Makna yang menetapkan kadar. Yang menetapkan kadar. Qaddara di sini memberi makna Allah Taala yang menetapkan kadar. Kan? Takdir di sini tetapkan kadar. Contoh, manusia dua tangan, dua kaki. Itu dinamakan takdir. Kan? Takdir. Wallazi qaddara, mana Allah yang menetapkan pada makhluknya kadar-kadar. Kan? Kadar. Hari ini hujan berapa nak turun, itu Allah tetapkan kadarnya. Dan begitulah seluruh dunia. Seluruh dunia. Hari ini ikan kat lautan makan berapa tan, semua Allah tetapkan. Itu dinamakan menetapkan kadar. Satu kita takdir dengan makna buat ketetapan. Sini takdir dengan mana buat ketetapan kadar. Kadar. Nak mudah faham macam belanjawan lah. Susah. Tu dah mudah faham belanjawan. Contohlah nak bagi mudah faham. Kan dia beritahu kan. Okey, ini sekian. Itu di mana tetapkan kadar, takdir. Ni. Okey. Lagi wallazi qaddara fahada, lalu dia memberi petunjuk. Bukan saja Allah tetapkan, bahkan Allah juga memberi petunjuk. Petunjuk maksudnya apa yang Allah dah tetapkan tu, maka Allah Ta'ala tunjukkan pula sama ada pada baik atau buruk. Maknanya lepas Allah Ta'ala dah tetapkan, maka Allah Ta'ala tetapkan apakah yang baik dan buruk bagi perkara tersebut. Maknanya kalau kau buat ni, kau dapat kebaikan. Kalau tidak, kau dapat keburukan. Hada di sini bukan makna di sini makna tunjuk. Tunjuk makna bagi tahu. Allah dah bagi tahu apa dia baik dan juga bagi tahu buruk. Baik, sambung. Wallazi akhrajal mar'a. Okey. Allah tadi dah cipta, juga tetapkan kadar, juga yang bagi hidayah, mana bagi tahu yang mana baik, mana buruk. Lepas tu apa juga Allah buat? Wallazi akhrajal mar'a. Dan juga zat yang mana mengeluarkan al-mar'a. Zat yang mengeluarkan al-mar'a. Al-mar'a, mar'a maknanya rumput. Allah yang mengeluarkan rumput. Faja'alahu ghutha'an ahwa, lalu dia menjadikannya. Nya tu iaitu rumput tu. Dia menjadikan rumput itu ghusa.
Ghuthak iaitu maknanya jadikannya kering. Ahwa jadi hitam. Jadi hitam. Maknanya Allah Ta'ala yang telah tumbuhkan rumput. Lepas tu apa dia? Dia jadikannya, mula rumput keluar apa dia? Hijau. Tapi lepas lama-lama rumput tu mati. Dan kemudian jadi kering. Kering tu, mati tu dinamakan ghuthak. Ghuthak. Makna rumput jadi kering, mati. Ahwa makna bila dah rumput tu dah layu, dah mati, maka warnanya pun jadi macam warna gelap. Itu ahwa. Jadi Allah jadikan rumput tu jadi layu, warnanya pun mati dan juga warnanya apa? Itulah warna yang gelap tu, warna yang lain macam kita coklat-coklat tu kan. Maka itu dinamakan ahwa. Jadi Allah Taala selepas Allah terkeluarkan rumput hijau, lepas hijau mati, maka itulah itu juga semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya Allah Taala mula Allah kata suci ke Allah, dan kemudian Allah beritahu kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Allah nak sambung lagi kat depan, sanuqri'uka fala tansa. Cuma saya ingat kita berhenti kat situ dulu. Baik. Ini surah Al-Alaq. Baik. Macam qaddara tu Allah tetapkan kan apa dia jenis, apa dia qadar, apa dia punya perbuatan dia, dan juga dia punya ketetapan masa, semua tu. Dan Allah juga antara takdir, katakan tadi kan wallazi qaddara tu juga contohnya macam tangan, apa kerja tangan. Kaki Allah buat untuk berjalan, telinga Allah buat untuk mendengar, mata untuk melihat. Itu semua dipanggil wallazi qaddara. Fahada pula apa dia? Allah selepas Allah dah tetapkan untuk manusia semua itu, Allah juga tunjukkan. Tunjuk di sini Allah Taala tunjukkan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Apa jalan kebahagiaan, apa yang jalan membawa kecelakaan. Bukan itu saja. Kalau untuk binatang, selepas Allah dah tetapkan semua, Allah juga yang membawa binatang kepada tanaman. Maknanya datang kepada tanaman kan. Maknanya sebenarnya yang ajar binatang, kan kalau kita tengok contoh macam mudah faham, macam bayi lah. Bayi keluar menangis. Tapi lepas tu Allah Ta'ala ajar, dia pandai menyusu pada ibunya. Kan? Binatang pun keluar-keluar, maka dia pun Allah ajar, dia pandai menyusu pada ibunya. Tapi bila dah besar, kan, dia tak ada nak menyusu dah. Kan? Maka dia akan pergi pula pada tanaman. Manusia pun sama. Bila mula-mula, dia akan minta susu dia. Tapi bila dah mungkin berapa bulan biasanya, mungkin 5 ke 6 bulan, dia dah mula minta makanan. Itu siapa ajar tu? Itu juga tu. Wallazi qaddara fahada. Subhanallah. Kan? Wallazi qaddara fahada. Semua hakikatnya kalau kita baca Quran, kita akan merasa betapa kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cukup. Sanuqri'uka fala tansa, insya-Allah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Baik. Pengajian kita di sini Sabtu, minggu kedua dan juga 4. Minggu kedua. Sebelum ni 2 je. Tambah sebab kebetulan Sabtu minggu keempat pun saya free. Jadi pengajian kita minggu kedua, Sabtu minggu kedua dan juga 4. Cuma bulan lepas tu saya tak dapat sebabkan ada urusan. Tapi kalau insya-Allah kalau tak ada apa-apa, kita akan jumpa insya-Allah Sabtu minggu keempat nanti. Baik, wallahu alam.